Kini tibalah slot yang dinantikan, iaitu Kohai no Kizuki. Jadi dengan ini saya serahkanlah program slot ini kepada Saudara Rasul selaku moderator forum. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hai, okey. Okey, o genki desu ka minasan? Sihat ke semua? Genki desu. Genki desu. Oh, subarashi. Okey. So mulanya saya ingatkan kita ada webinar ataupun kita ada Zoom meeting masa kita boleh interact kan. Sugoku subarashi desu ne. Okey. So pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua kohai-kohai tachi. Dan rasanya tak terlambat lagi lah untuk saya ucapkan selamat datang dan tahniah sebab minasan semua dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun, insyaAllah kan, kita dalam proses ke sana lah. Okay, so sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri secara ringkas. Saya sahaja dulu, saya moderator, nama saya Wan Nuruddin Rasul. Semua boleh panggil Rasul lah, daripada AAJ memang saya semua start panggil Rasul. Dulu graduate daripada Tohoku University, Tohoku lagi aku. AAJ Sanju Kisei. Minasan sekarang berapa ke? Sanju Hachi, Sanju Q. Keko jauh dari sini. Alright. Okay, so hari ni minasan kita ada bersama dengan kita berapa orang speaker. Saya ucapkan banyak terima kasih pada senpai-senpai in the backgroundnya yang anjurkan program untuk hari ni. Adik-adik semua hadir dan kita punya senpai-senpai speaker-speaker panelis yang sudi join dengan kita malam ni. Okay. Jadi malam ni, pagi ni. Hari ni kan. Okay, jadi hari ni kita ada 4 orang panelis yang akan bersama dengan kita untuk forum. Pertama sekali, sebelum tu ada seorang lagi panelis kita yang sekarang ni ada urusan. Sekejap lagi insyaAllah dia akan bersama dengan kita. Okay, Akil Hassan. So selain itu kita pertama sekali nak kenalkan daripada kanan sekali. Daripada saya ni saya nampak kanan lah. Tak tahu daripada binasang nampak kan. Kanan sekali kita ada Abang Naim. Berasal daripada Kedah. Sikit background, Abang Naim ni dulu belajar di Shinshu dari aku. Betul tak Abang Naim? Nanti boleh betul kepala. Ambil Denki Denshi Joho, Nagaoka Gijitsu Kagaku Daigaku. Silap. Nagaoka Gijitsu Kagaku Daigaku. Dan Sosugyo tahun 2011. Okay, Abang Naim so agak senpai lah kalau dalam dalam kalangan kita punya panelis lah. Okay, pekerjaan sekarang Abang Naim sebagai Sony Kawasaki Kaisha punya engineer. Okay, so Sony lah Sony punya engineer. Dan kemudian terima kasih banyak Abang Naim sudi bersama kita hari ni. So yang kedua kita ada Abang Syakir Rahim atau lebih familiar dengan nama Abang Cat lah. Abang Cat lah. Okay, Abang Cat berasal daripada Pulau Pinang. Sekarang jurusan belajar dulu Optomechatronics Engineering. Nihongo ni apa ni? Abang Cat apa nama Nihongo apa kita panggil? Optomechatronics. Hikari Mechatronics Kogakka. Okay, arigatou. Subarashi desu ne. Optomechatronics Engineering dan Sosugyo daripada Wakayama Daigaku. Okay, 2015 nen, 2015. Okay, dan sekarang Abang Cat merupakan seorang jurutera untuk Sankyu. Kaisha nama Sankyu lah. Okay, Kaisha nama Sankyu. Okay, seterusnya kita ada saudari Akmal. Okay, the latest qualification adalah Doctor of Engineering in Biomechanical Design. So Dr. Akmal lah itu ya, Dr. Akmal. Graduate daripada Hokkaido University pada tahun 2020. Okay. Kini Dr. Akmal bekerja sebagai Associate DX Consultant dan achievement yang besar untuk Dr. Akmal adalah penerima beasiswa JICA Innovative Solution daripada tahun 2017 hinggalah ke 2020. Okay. So terima kasih banyak Kat, terima kasih banyak Abang Naim, Dr. Akmal sudi bersama kita. Sekejap lagi kita akan menerima seorang lagi speaker. Okay, so sebelum kita mula, peserta semua minasang, seperti mana yang daripada pagi tadi lah mungkin minasang dah dengar kan. Saya nak mulakan dengan satu analogi lah. Kalau kita nak pergi ke, contoh kita nak pergi ke Tesco kan, contoh. Kita mesti kena tahu tujuan kita. Itu tujuan kita Tesco. Dan kemudian kita kena navigate ke laluan yang betul. Dan kita kena pergi Tesco. Tapi
dalam hidup ni dia lagi banyak pilihan daripada sekadar satu TESCO. Okay. Jadi untuk pastikan kita nak sampai kepada matlamat kita tu, kita tak boleh navigate ke tempat yang salah. Ataupun kita tak boleh setakat tahu matlamat, tapi kita tak tahu cara kita, macam mana jalan mana yang kita nak ambil untuk sampai ke matlamat kita. Kalau kita buat demikian, kemungkinan kita akan ambil jalan jauh. Mungkin kita akan sampai, tapi mungkin kita akan ambil jalan jauh, ataupun kita akan tersesat, ataupun mungkin ada pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah anti-climax atau tak menuju pada destinasi yang sepatutnya kita nak sampai itulah. Okay. So sebab itu daripada pagi tadi mungkin minasan ada dengar sikit daripada sampai kita macam mana pentingnya kita set matlamat kita. Tapi dalam forum kali ini yang lagi penting adalah kita nak dengar okay, apa pandangan, apa orang panggil pesanan daripada senpai-senpai yang mungkin dah lalui beberapa jalan sebelum kita dan lebih orang panggil makan garam lah dalam bahasa Melayu ni kan. Dan dalam bahasa Jepun pun kita ada satu koto waza ni dia kata Senri no Michimo Ipokara. Okay, perjalanan 1000 kilo pun bermula daripada langkah yang pertama. Okay, so penting kita dapatkan maklumat supaya macam mana kita nak mulakan langkah ni kan. Alright. Okay, so saya nak jemput beberapa panel kita. Okay, soalan pertama sekali mungkin kita mula daripada Abang Cat dulu lah. Okay, Abang Cat dulu. Okay, pertama sekali Abang Cat mungkin boleh betulkan kalau tadi saya bagi self introduction tadi ada ni, kalau nak tambah sikit boleh silakan. Lepas tu kita nak tanya satu soalan. Soalan yang sama dulu pada semua panelis iaitu kalau ada satu lah pesanan yang Abang Cat boleh mulakan untuk adik-adik yang baru sampai di pusat persediaan, baru mulakan perjalanan dalam dunia ni lah, pelajar di Jepun ni, apakah pesanan itu yang nak disampaikan? Okey, saya persilakan Abang Cat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minasan ohayo gozaimasu. Mada ohayo sebenarnya. Ohayo gozaimasu. Terima kasih kepada moderator saudara Wan Nordin Rasul merangkap kohai saya yang lama lah di Nihon lah, walaupun bukan kohai sama daigaku tapi kohai dalam IPIJ. Alhamdulillah, selamat datang juga kepada adik-adik di pusat persediaan. Nama saya Muhammad Syakir Ibrahim. Seperti yang ditanyalah oleh saudara Nuruddin Rasul tadi, saudara Rasul, apa pesanan ni? Pesanan sekarang ni, pesanan ni mungkin boleh saya bahagikan kepada dua lah. Dua iaitu mungkin Chikai Uchi no advice kan, Chikai Uchi mana adik-adik selaku pelajar di pusat persediaan dan juga persediaan yang mungkin lifelong, nasihat yang mungkin berbentuk umum secara yang kata apa boleh digunakan bila-bila kan. Okey, nasihat kepada adik-adik di persediaan adalah hargai masa lah yang ada di pusat persediaan kan. Sangat kritikal sebab kalau kita fikir, mungkinlah adik-adik semua fikir kan, dulu waktu kita SPM kita fikir habis aku SPM dah tinggal sikit subjek nak belajar kan. Dah masuk universiti semua orang fikir macam tu lah. Subjek sikit lah, habis yang 10 subjek SPM ni lepas ni sikit kan. Yes. Bila kita berkurang, kita nampak beban kita kurang, kita akan macam tend to be too relaxed kan. Kita rasa macam alah 10 subjek aku boleh score semua A kan, 4-5 subjek ni apa sangat kan, aku pun dah yoyu tak ada orang kan. Tapi pesanan yang paling penting adalah hargai masa lah, hargai masa yang adik-adik ada semua. Sebab dia takkan berulang balik kan. Setiap hari yang adik-adik lalui adalah hari-hari untuk memberi bekal kepada perjalanan seterusnya kan. Dekat situ juga macam mana cara kita guna masa tu akan menentukan kita punya lah, akan sedikit menentukan result kita dalam penentuan daigaku kan, boleh fly tak boleh fly kan. Dan kita jangan ingat kita dah masuk pusat persediaan ni dah kata confirm akan pergi ke Jepun. Sebenarnya ada banyak lagi halangan kan, JU-nya, exam tingkat dalaman ni. Dan seterusnya adalah pesanan tentang advice bila dah datang Jepun ataupun yang seterusnya adalah jadilah orang yang sentiasa kata apa, hansei ataupun sentiasa muhasabah apa kita buat. Dia ada kena dengan masa jugalah kan. Jepun ni kita tahu, kita cakap masyarakat yang sangat menepati masa, bahkan kadang-kadang mendahului masa ataupun mengawal masa. Sebab
Kalau kita pergi Jepun, kita kat Malaysia kita rasa macam okey kelas 2.5. Okey, kalau kita pergi tengok waktu train pun 12 suku kan. Sana tiba-tiba 12.11 kan, 12 1 minit kan. Macam dia punya masa dia tu memang betul-betul dia take for every second lah kan. Jadi adalah apa yang penting dengan persediaan dari segi masa ni adalah persediaan lah. Persediaan, dan bila kita bersedia membuat sesuatu, lepas tu kita akan kena reflect balik. Setakat mana core research teki kan, core research ni apa? Efficiency kan. Efficiency apa yang kita dah rancang dengan masa yang kita ada. Setiap orang dapat jumlah masa yang sama, tapi kenapa ada result yang berbeza? Kita buat kerja yang sama dalam waktu yang sama, result berbeza. Itu akan pergi kepada efficient. Efficient ni dapat macam mana adalah kita punya sonomai no dandori ataupun sebelum tu punya persediaan ataupun perancangan keikaku kan. Ini pun program hari ni adalah salah satu bentuk keikaku lah kan, adik-adik semua untuk pergi ke Jepun. Bila kita dah rancang at certain points kita akan kena ada titik muhasabah, tengok balik ke belakang sebab kita akan terus bergerak ke depan. Tapi apa yang kita dah rancang, kita dah lalui, kita akan kena tengok muhasabah. Muhasabah ni tak perlu tunggu kita buat kesalahan besar, tak perlu tunggu kita kena marah dengan sensei, tak perlu tunggu kita melakukan dosa-dosa besar ataupun kita buat kejahatan. Tapi muhasabah ni adalah satu benda yang sentiasa kita kena buat. Itu mungkin advice daripada saya, dan saya harap maknanya setiap kali kita buat satu usaha lepas keikaku tu kita ada feedback macam Lita control kita ada feedback balik dan kita perbaiki balik lah maksudnya proses yang kita lalui tu Yes. Okay, terima kasih banyak Abang Kat untuk permulaan tadi, nasihat kepada adik-adik semua. Jadi kita kena tak boleh terlalu mungkin ambil mudah lah katanya, sebab complacent lah walaupun kita dah perform sebenarnya Michi wa jauh lagi kan. Jibun Michi wa jibun dah kira aku jauh lagi perjalanan yang kita nak buka ni, dan insyaAllah salah satu usahanya adalah kita menambah ilmu lah dengan macam forum-forum yang kita adakan hari ni kan. Okey, seterusnya terima kasih banyak Abang Kat. Kita nak dengar pula pendapat dan nasihat daripada Dr. Akmal secara ringkasnya dalam perjalanan akademik ni lah, secara umum. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, first saya introduce sikit lah saya punya education path. Mungkin saya seorang Jepun yang berbeza dekat sini. Saya bukan graduate Jepun tingkat degree. Saya 3 tahun di Perancis untuk course mechanical engineering untuk peringkat degree. Kemudian balik ke Malaysia untuk master di University of Malaya untuk setahun setengah. Kemudian dapat offer daripada Jepun, tadi scholarship yang moderator sebut, is JICA Innovative Asia. So JICA adalah short form untuk Japan International Cooperation Agency. So every year less than 20 sahaja untuk each developing country in Asia yang diorang pilih untuk dihantar untuk ke Jepun. Dan kemudian with that scholarship I came to Japan to Hokkaido University for 3 years. So baru je habis tahun lepas Disember. Kemudian saya sambung internship di bawah scholarship yang sama di company yang saya bekerja sekarang, Innovative Solution, dan sekarang bekerja as associate DX consultant. DX means digital transformation. Sekarang kita di zaman digital, so banyak peluang di on that field. So banyak business nak menuju ke sana. So berbalik kepada soalan, apa tadi kejayaan bidang akademik? Maksudnya pendapat nasihat secara umum lah pada adik-adik yang baru nak mulakan perjalanan akademik. Okay. Pertama sekali, ini apa yang saya belajar daripada 3 negara yang berbeza, budaya yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Ketiga-tiga negara mempunyai cara komunikasi yang berbeza. So the most important thing sekarang adalah sebab saya perasan Japan, cara dia orang communicate, kita panggil Japan is high contact society. Dia untuk bercakap dengan orang Japan ni kita kena baca the environment.
in a good side dia ada, bagus dia. So that's mean kita kena polite dengan orang. But in the bad side, kita is not direct communication. So in business dia sangat tak bagus. Ini memang saya dengar sendiri pengalaman daripada orang gaiji yang berurusan bisnes dengan orang Jepun. So apa yang saya belajar di Perancis orangnya sangat direct sampai tak fikir perasaan orang. Di Jepun kena fikir perasaan orang, so dia tak direct dan tak clear. So saya ambil, so the solution is tengah-tengah. We call it assertive communication. So assertive communication ni kena direct, but at the same time you need to be polite. So benda ni dekat Universiti Jepun saya perasan benda ni susah nak belajar. So don't afraid to be different in homogeneous society in Japan. Kadang-kadang memang kalau kita jadi, ni saya dengar daripada adik-adik yang Ichinense, Ninense yang dekat dagaku kan, dia cakap kalau jadi outstanding dalam kelas kena pulau. Tak tahulah betul ke tak kan. But it thinks about yourself lah. Maksudnya kalau be yourself, kalau you need to ask question then ask question. If you need to outspoken your mind, nak cakap okay saya ada cadangan dalam kelas bla bla bla. So just be yourself, sebab itu yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Dan pengalaman saya mengajar di Hokkaido University, kita orang ada special course di mana kita orang nak cuba ubah fixed mindset yang ada dalam kalangan pelajar Jepun, berubah kepada growth mindset supaya dia orang jadi relevant to the global society. So what we thought is student kena ada good leadership, assertive communication, kemudian kena jadi kreatif, critical, dan juga ada problem solving punya capability. So all those skill memang perlu dalam bidang pekerjaan. So gunakan peluang yang ada dekat universiti untuk prepare yourself untuk grab and gain all those skill waktu universiti, so that you will be prepared when dah masuk bidang pekerjaan and you can apply for high income punya job lah. Masih ada masa berapa lama? 2 bulan? Tak apa, nanti seterusnya kita akan sama lagi next round. Okay. Terima kasih untuk mungkin macam Dr. Akmal sebut tadi, kita pun sebab kita di Malaysia pun bukanlah, walaupun kita nilai ketimuran, tapi kita taklah macam mana nak cakap enryo lah bahasa Jepun enryo orang Jepun dalam sudut komunikasi. Jadi mungkin secara budayanya memang kita akan ada terkejut sikit. Dan bila Dr. Akmal sebab saya betul ingat macam ada satu proverb dalam bahasa Jepun ni, koto waza, nama dia derukui wa utareru. Maksudnya the protruding nail gets hit. Paku yang terkeluar akan dipukul. Mentaliti ni berbeza kalau dalam budaya yang barat ni. The squeaky, macam mana ayat tu, the squeaky bike gets the oil, something like that kan. Maksudnya siapa yang bersuara ni, dialah yang dapat benefit. Tapi budaya beza pun kan, budaya beza. Walaupun begitu, Dr. Akmal advice lah daripada Dr. Akmal berita adalah maintain kita punya assertiveness, maintain budaya yang kita nak buat benda akademik supaya di kerja nanti pun kita boleh manfaatkan perkara yang sama lah kan. Okay, Dr. Akmal. Okay, terima kasih banyak Dr. Akmal. So kita akan pergi kepada Abang Naim pula. Okay, dan sorry sebelum tu Akilah selamat datang. So seorang lagi panelis kita dah sampai. Okay, saudari Akilah. Jadi kita akan pergi pada syukailah pada saudara Akilah. Kita nak pergi pada Abang Naim dulu. Okay, Abang Naim, apa nasihat daripada Abang Naim pada adik-adik kita yang baru sahaja menjejak kaki dalam perjalanan nak ke Jepun? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua, kepada tuan-tuan yang hadir. Terima kasih juga kepada Aisatsu dan IPIJ menjemput diri saya ini untuk berkongsi. Okay, izinkan saya untuk perkenalkan diri juga. Hosokut sedikit lah daripada introduction yang diberikan oleh Tuan Moderator tadi. Nama Naim bin Osman, berasal dari Sungai Petani, Kedah. Sekarang ni dah berumur 34 tahun. Dan dahulu saya selepas tamat SPM saya melanjutkan pelajaran di PPKTJ. PPKTJ ni adalah tinggal sejarah lah. Tinggal sejarah, tapi program tu cuma bertukar menjadi nama KTJ. Saya perasan dari kalangan audiens kita hari ni ada ramai juga daripada KTJ. KTJ. Dan mungkin ada yang fikir aku masuk KTJ ni aku buat diploma kan. Diploma ni okey ke tak kan? Selamat ke? Saya pernah mengalami
persoalan yang sama macam tuan-tuan, tapi mungkin dalam sesi Q&A ataupun sesi breakout room kita boleh bincang dengan lebih detail lah tentang benda tu. Kan, pergi ke PKTJ dan graduate pada tahun 2006 di PPKTJ, Pusat Persediaan di PPKTJ. Kemudian pergi ke Akita Kosen. Masuk Kosen dulu, saya lepasan Kosen dan graduate pada tahun 2009 dengan diploma, kemudian sambung ke Nagao Kageyuchi Kagaku Daigaku seperti yang diterangkan oleh tuan moderator tadi. Graduate pada tahun 2011. Kemudian saya kembali ke Malaysia bertugas di Panasonic sebagai jurutera elektronik. Dan kemudian saya bertukar kerja ke Sony di Jepun lah kan. Sony sekarang ni berada di Yokohama. Mula tahun 2016, jadi dah masuk tahun ke-6, tahun ke-5 kan lah. Sebagai jurutera elektronik. Masih lagi jurutera elektronik, cuma tukar barang je. Kalau di Panasonic dulu buat benda lain, dekat Jepun ni, dekat Sony sekarang ni buat benda lain lah. Sekarang ni saya buat kamera kan, digital kamera. Nak cerita, tanya soalan tentang tu pun nanti tak apa, dengan lebih detail. Dan soalan yang dikemukakan oleh tuan moderator tadi, apakah nasihat umum kepada adik-adik dan kepada tuan-tuan yang hadir dalam program ni? Banyak nasihat kan. Kalau saya bagi nasihat yang sama nanti tak boleh nak elaborate lah. Saya bagi nasihat lain. Jadi, nasihat yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah mungkin tuan-tuan sekarang ni masih lagi dalam keadaan just go with the flow. Sebab peluang untuk pergi melanjutkan pelajaran ke Jepun tu dia macam tergolek kan. Okay, aku dah pergi interview, aku dah apply, dapat kan. Tapi apa sebenarnya aku nak capai di akhir nanti. Jadi nasihat saya ni bukanlah satu jawapan, tapi nasihat apakah ishiki ataupun kesedaran dan tindakan yang patut ada pada tuan-tuan semua ialah tuan-tuan kena sentiasa berusaha untuk Sukoshi Jutsu Gutaika Suru. Dalam bahasa Jepun ni lah. Ataupun sedikit demi sedikit tuan-tuan kena perhalusi apa yang tuan-tuan nak buat, nak capai selepas tuan-tuan datang ke Jepun dan tamatkan pelajaran di Jepun. Sebab kita dulu mungkin pernah ditanya, nak jadi apa nanti? Jawapan yang standard ialah apa? Engineer. Mungkinlah majority engineer kan. Ataupun saya tak pasti, mungkin ada juga yang ambil course lain, Keizai, ekonomi ataupun Kokusai, International Relation. Ada sedikit saya rasa, mungkin ada. Kalau KTJ saya rasa majority bidang teknologi lah kan. Jadi jawapan klise dia, okay, engineer. Tapi apa sebenarnya? Kalau sebut engineer pun, Tuan Syakir pun engineer, saya pun engineer. Dr. Akmal pun engineer juga kan. Kalau ikut kan, K1 engineering. Jadi di akhir nanti engineer tu bidang apa? Kan? Mesti akan datanglah persoalan tu. Persoalan ni tak perlu diselesaikan hari ni juga ataupun dalam masa sebulan. Cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan supaya mesti ada satu ishiki kesedaran bahawa sedikit demi sedikit saya kena jadikan jawapan kepada persoalan tadi tu lebih jelas. Kan? Engineer apa? Mechanical ke, electrical ke? Even mechanical sekalipun bukan sama. Kan? Kalau ambil mechanical tapi pergi pada plant engineer macam Tuan Syakir kan? Ataupun jurutera otomotif dan sebagainya. Kalau macam saya design kamera, electrical engineer sekalipun ada banyak lagi pecah-pecah dia. Itu contoh dari sudut career lah. Yang career kalau sebagai engineer. Dan persoalan lain kan, Sukoshi Jutsu Gutaika ni lah macam nak sambung pelajaran. Tapi sambung pelajaran ni mungkin apa yang kita kerjakan tak dapat seperti yang kita nak kan. Dulu saya tanam dalam diri saya nak sambung ke Todai. Tak sambung Todai. Saya sampai pergi tanya sensei ni Todai ni macam mana nak masuk? Kan kita kosan ni macam mana nak masuk Todai ni? Sensei tengok muka macam tak puas hati je. Budak-budak ni baru awal kan. Baru PPKTJ tahun kedua dah tanya soalan macam ni. Relax lalu kan. Todai tu apa Naim? Bukan Tombe lah. Betul Tokyo Daigaku kan. The top university in Japan kan. One of antara yang terbaik di dunia juga. Baik. Tanya kan apa tu sensei. Betul akhirnya saya tak dapat masuk Todai, dapat juga masuk universiti lain. Jadi inilah ishiki. Nasihat saya saya ulang balik, nasihat menjawab soalan moderator. Nasihat saya kepada adik-adik lah, kena ada satu kesedaran untuk gutaika suruk, untuk mendetailkan apa yang tuan-tuan nak capai. Nak mendetailkan tu tak perlu tergesa-gesa dalam satu hari kan. Tak perlu tergesa-gesa dalam sebulan. Ambil masa sikit-sikit. Tapi jangan ikut flow je lah. Okey. Habis KTJ ataupun PKJ, flight, P-class, habis kan macam tu je. Kalau jadi macam tu nanti kita akan keep flow. Saya takut satu masa nanti kita akan rasa macam kena scam. Aku dah pergi Jepun, aku dah dapat degree, aku dah balik.
Lepas tu buat apa sekarang kan, macam tu. Saya tak nak jadi, saya elakkan jadi macam tu. Tak semestinya, even kalau tuan-tuan tidak berhajat untuk menjadi engineer, satu masa nanti dah pergi sambung engineering sekalipun, tapi rasa aku mungkin tak sesuai engineer, aku nak buat bisnes. Even kalau macam tu sekalipun, kena ada isyiki lah, kena ada tu. Jangan sampai dah habis, tamat episod tuan-tuan dekat Jepun tu, aku pun tak tahu, ikut je lah, apa yang ada aku ikut, aku rolling je kan. Baik. Itu nasihat saya. Okey, maaf tak panjang pula, saya akan kembali pada tu. Maksudnya setiap perjalanan tu kena pilihan tu adalah mestilah satu conscience punya pilihan lah, satu pilihan yang disengajakan dan bukan sahaja menurut go with the flow sahaja ya. Okey Abang Naim, terima kasih banyak untuk pembukaan tadi. Okey. So minasang, kita dah dengar daripada 3 panelis. Kemudian kita ada seorang lagi yang tadi saya belum perkenalkan diri, jadi kita welcome Akilah Sang. Okey, saudari Akilah daripada Pahang. Jurusan Economics atau mungkin Zai kat dulu di Shinshu University. Ini Shinshu University, bukan Abang Naim tadi saya silap. Economics Shinshu University Akilah. Dan sekarang menyambung pelajaran dalam Islamic Finance and Banking. Musyiroi ni jarang-jarang kita dengar Islamic Finance and Banking di UUM. Betul tak Akilah? Okay, so sebelum ni Akilah bekerja sebagai HR Executive di NISE ASB Machine Corporation. Dan currently full time belajar di UUM lah, Islamic Finance and Banking. Okay, so persilakan saudara Akilah. Okay, Akilah, kita soalan pertama lah untuk Akilah. Kalaulah ada satu nasihat, okay, ataupun pandangan atau perkongsian yang Akilah nak share kan buat permulaan pada adik-adik yang akan ke Jepun, apakah nasihat tersebut? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Boleh dengar ke? Sebab saya punya internet kadang-kadang kalau buka video dia boleh jelas. Okay. Kalau rasa lag beritahu saya boleh tutup video so tak adalah muka saya buruk sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk advice, sebelum saya kena disclaimer lah. Sebenarnya saya rasa hari ni saya sangat rendah diri lah sebab saya duduk satu meja dengan senpai-senpai yang sangat saya hormat lah kan. Maksudnya kalau level-level Kat, Rosul, Abang Naim, Kak Akmal ni memang level yang tinggi dan saya rasa saya lah yang paling tak berilmu sekali lah dalam kalangan ni. Tapi insyaAllah jangan risau sebab saya yang paling dekat dengan adik-adik. Kalau benda-benda yang Wakamono no Kotoba tu kah, boleh refer saya lah. Jangan refer kat diorang ni sebab diorang mungkin lain jidan kan. Sebelum tu, jadi saya nak relate juga dengan saya punya pesanan untuk yang first ni. Saya rasa untuk daripada saya rasa jangan takut jadi bodoh. Benda tu lah saya rasa yang paling penting untuk pertama kali kita sampai kat Jepun ni. Sentiasa rasa diri kita tak cukup kan. Sentiasa dahagakan something yang kita nak belajar, yang kita perlu belajar kan. Sebab bila kita rasa, kenapa sebenarnya kita rasa kita jadi malas, kita rasa kita tak nak find some solution sebab kita rasa kita dah cukup dengan diri kita kan. Dan benda tu tak bagus lah sebenarnya. Apatah lagi kita yang baru sampai kat Jepun ni, bertanyalah kalau kita tak tahu kan. Benda tu sangat penting bagi saya. Jangan takut buat silap kan. Benda tu mungkin kita semua, mungkinlah antara kalian ada yang sebelum ni top student, mungkin dekat pusat persediaan pun orang-orang yang selalu skor kan. Tapi bila sampai kat Jepun mungkin banyak benda-benda yang kita rasa macam terkejut ataupun kita rasa tak boleh nak catch up kan. Benda-benda yang macam tu jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya kan. Maksudnya tak kisahlah kita macam mana pun level kita rasa pandai kita yang dulu, jangan samakan dengan kita sekarang kan. Start daripada yang kita tak tahu tu dan find something yang kita boleh improve daripada satu masa ke masa lah. Itu je kot saya rasa. Okay, terima kasih banyak Akilah Sang. Okay, nasihat yang sangat berguna. Jadi kita kena sentiasa mungkin lah kan Akilah Sang maksud kan, kita perlu ada growth mindset lah maksudnya. Walaupun komuniti Jepun ni dia mungkin saya tak pastilah, tapi kalau kita study mungkin mereka ni tak apa buka kepada kesilapan sebenarnya. Ada elemen haji tu kan. Rasa malu yang tinggi, tapi sebagai student memang nak kita memang kena buat silap banyak. Kita tak boleh segan. Dan pekerja pun macam tu kan. Okay, yang akan bawa lah pada sama dengan Dr. Akmal sebut tadi. Okay,
Okay, arigatou gozaimashita semua panelis untuk first round kita. So sekarang ni kita nak pergi lagi detail lah. Okay, sebelum tu makluman untuk peserta semua. Lepas daripada forum kita ni, kita akan ada breakout session. Kita akan pecah pada grup-grup yang mana adik-adik semua akan berpeluang untuk tanya lebih dalam lah pada moderator tentang bidang-bidang persoalan-persoalan yang lagi detail lah tentang kepakaran masing-masing. Tapi untuk round ni kita nak dengar secara keseluruhan dulu daripada semua panelis tentang beberapa nasihat dan pedoman yang mungkin kita boleh dapatkan. Okay, so yang untuk yang kedua ni kita nak tanya dulu kepada ni siapa dulu kita mula dengan Abang Naim dulu lah, Abang Naim. Sekejap Abang Naim. Sorry. Kita pergi pada Kat dulu. Kita pergi Kat dulu. Okay, biasanya lah kan, untuk makluman peserta semua dan juga panelis pun mungkin maklum lah. Yang biasanya kita dalam dunia pekerjaan ni, corporate ni, untuk Japanese speaker, adalah satu kebiasaan untuk kita ubah bidang sebenarnya. Walaupun hari ni panelis kita semua masih lagi dalam bidang masing-masing kan. Kebanyakannya lah, kebanyakannya masih lagi tak lari jauh pada bidang masing-masing. Tapi adalah satu kebiasaan lah, benda yang biasa. Jadi kalau kita bercerita tentang career ni sebenarnya dia bukan, yelah one way je kalau kita belajar macam tu pergi. Tapi ada ramai yang milih yang bertukar. Jadi apa pertamalah pendapat Kat kita minta Kat. Apakah pendapat Kat tentang berbezanya bidang belajar dan bidang kita kerja, dan satu lagi mungkin bertambah lagi, apa bezanya pada pengalaman saudara Kat budaya bila kita belajar dan juga kita bekerja. Silakan. Terima kasih kepada saudara Rasul. Ya. Boleh dengar perkataan last Rasul sebut tu kan, saya nampak Rasul punya mulut dia bergerak, saya tak dengar betul. Jadi mungkin macam internet saya tiba-tiba unstable kan. Oh ya ke. Tapi tadi soalan tu pasal tu kan, apa beza bidang belajar dan kerja, lepas tu dengan ataupun budaya waktu belajar. Budaya sikit, betul. Dah. Okay, sebelum tu saya nak kena perjelaskan dulu, disclaimer dulu lah. Saya belajar pun dulu engineering, kerja pun masih dalam bidang engineering. Jadi nak bagi orang kata apa, directly jawapan kepada apa yang saudara Rasul ada dalam soalan tadi tu mungkin tak menjawab secara 100% tepat lah. Cumanya beza dalam bidang budaya belajar dan kerja. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu kepada adik-adik semua pengalaman peribadi lah. Saya belajar dulu optical, nama kuas optomechatronics. Everything belajar not so deep lah, but mechatronics ni consists of mechanical, electronics and then plus more add on to optical punya teknologi kan. Jadi not going so deep, saya belajar banyak benda. Sampai satu tahap kita belajar, kita lulus exam tapi tak faham apa kita belajar. Saya ni adalah seorang yang suka faham apa yang saya belajar. Tapi sampai dia ada sometimes yang tak boleh nak faham apa semua. Kita tengok Abang Naim pun angguk kan. Banyak ni orang soksa mungkin boleh faham perasaan tu kan. Aku lulus kan. Tapi not 100% faham lah. Kalau kita belajar waktu SPM tu, kita mungkin boleh ajar orang lain kan. Belajar kita sampai level faham. Ini sampai, dan saya sampai satu point waktu saya second year, saya macam a little bit akhiramita dan saya cuba untuk membuat satu perubahan besar di hidup saya. Itu saya nak taigaku, saya nak berhenti. Dan saya nak balik belajar dekat Malaysia. Sebab bila saya sembang kawan-kawan kat Malaysia, dia orang lagi advance apa yang dia orang faham. Kan? Tapi ada seorang senpai saya cakap, apa yang kau belajar ni, kau faham tak faham, kau masuk kerja nanti, senpai saya kat Nihong lah, dia kerja kat Nihong itu, dia cakap, kau jangan fikir serabut sangat, apa yang ada depan mata selesaikan, maknanya perjuangan untuk mendapatkan degree itu selesaikan, belajar, you will learn something yang bukan sekadar nayu apa yang kita belajar. Skills to adapt, skills to macam mana nak mengubahkan keadaan tak faham jadi faham. Macam mana kita nak jadi seorang yang boleh belajar. Itu adalah key point zaman sekarang. Pada degree bidang apa pun, kalau kita bukan seorang yang boleh belajar,
tak ada makna sebab teknologi berubah, cara manusia berfikir pun berubah kan. Surrounding berubah dengan sangat laju. Jadi beza yang saya boleh cakap kan, beza kalau budaya kerja dengan belajar, mungkin kalau kita as a Japanese Nihon Sotsu lah kan, Nihon Daigaku Kara Sotsugyou shita Gakusei kan, ruang yang paling besar adalah kita akan boleh maksimum kan kita punya penggunaan Nihongo. Tak kisah kerja apa pun kan, even dari sensei tadika sampai ke pengarah syarikat, kita akan boleh sentiasa maksimalkan Nihongo. Itu big advantage lah kan. Dan nasihat saya kepada adik-adik semua, kalau waktu preparation school ni at least dapatkan N2, dapat N1 lagi bagus lah kan. Itu satu advantage yang sangat besar. Jadi bezanya adalah bila kita kerja. Tapi kita kalau belajar, macam kalau saya boleh menyelit sikit kan, tadi saudara Ken untuk makluman semua pernah ada pengalaman di Jepun dan di Malaysia pun satu juga kan. Maksudnya saudara Ken sebelum ni pernah bekerja di Sankyu di Jepun dan sekarang di Malaysia. Mungkin kalau boleh cerita kongsi sikit tu pun menarik juga. Saudara Ken. dia kalau kita kongsi tu beza Jepun dengan Malaysia tu nanti dia jadi macam waruguchi kepada negara sendiri kan. Yang meteor kimas. Tapi ada sisi baik dia negara kita. Tapi belajar, okay, saya boleh cakap saya punya bidang belajar macam saya cakap dia banyak belajar on surface. Tapi bila saya kerja banyak kepada plan engineering. Plan engineering ni apa? Bukan melukis plan. Plan engineering contoh macam refinery plan, plan. Apa itu plan ini sendiri. Dalam Nihongo dia sebut kuranto kan. Macam satu kompleks, macam kompleks macam yang kita ada kat Malaysia agak Pengerang, oil and gas kan. Kompleks penapisan minyak kat Terengganu, benda-benda yang macam tu lah. More kepada piping, lepas tu equipment apa semua kan. Jadi saya belajar waktu dulu, saya ingat balik, bila saya ingat balik apa yang saya belajar dulu dengan apa yang saya kerja sekarang, saya guna apa yang saya belajar dulu adalah saya berani cakap 50% saya berani cakap lah. Tapi yang betul-betul core deep yang sampai yang susah-susah dalam exam tu, shojiki dalam kehidupan harian tak keluar lah bila dah bekerja. Tapi benda tu adalah benda yang akan memberi kita basic untuk orang kata apa, adapt kepada apa pandangan orang lain dalam meeting apa semua. Kita boleh orang kata apa, faham, kita boleh kaiseki kan. Jadi perbezaannya adalah pada orang kata apa, belajar susah, kerja pun susah, tapi bukanlah susah untuk skor akademik lah. Kerja ada susah dia sendiri. Dan juga apa benda yang macam saya cakap dia, be teachable. Belajar selain daripada belajar untuk lulus exam dan score and graduate, satu lagi adalah belajar skills untuk menjadi seorang yang boleh terus belajar. Maknanya orang yang boleh sentiasa boleh diajar kan, boleh belajar. Sebab ini adalah sangat penting. Sebab itulah dia tak, perjuangan mendapatkan degree itu bukan penamat kan. Dan bila kita budaya kita kerja nanti dia agak berbeza, tapi kecemerlangan itu kita kena develop sejak kita belajar. Dan satu mungkin nasihat yang tak kena mengena dengan soalan kan. Saya nak appreciate adik-adik. Silakan. Mungkin kita belajar, kita tahu lah secara fikir senang adalah kita belajar untuk grad kita nak dapat kerja. Okey. Mungkin orang akan cakap universiti bukanlah tempat robot untuk melahirkan tenaga kerja. Tapi that's life kan. In one day you need to face the orang kata syakai kan, dan kena bekerja. Jadi waktu belajar tu jangan sekadar belajar juga untuk dapatkan pengalaman kerja. Sekarang ni kalau adik-adik semua tengok apa-apa requirement pekerjaan, sangatlah orang kata apa, kadang-kadang tak masuk akal dan geram lah untuk fresh grad kan. Baru grad, semua orang fresh grad kan, tapi semua minta experience, 3 years experience. Yang opening kerja semua macam tu kan. Tak ada pun company, terutama sekali di Malaysia lah, yang nak ambil kita yang scratch tak tahu apa and then ajar kan, from zero lah kan. Saya rasa after kita grad tu, degree tu just nothing lah, just a piece of paper untuk qualification kita masuk to certain company yang kita nak. And then untuk interview saja. Interview. Lepas interview. Jadi
Waktu belajar, dapatkan pengalaman selain pengalaman belajar, pengalaman berorganisasi, contoh kita join IPIJ, mana-mana lah kan, mana-mana buka cert ke dekat DAI kan. Itu adalah satu proses pembelajaran kan. And then kita baito. Okey, kadang-kadang kita student Malaysia ni tak baito pun boleh hidup dengan mewah. Tambah-tambah kalau duduk dekat universiti macam saya dulu kan, universiti kampung lah kan, dekat Wakayama tu kampung lah, kampung dekat kampung nelayan. Saudara Naim pernah sampai lah, dia pernah datang ziarah saya. Dia mengiyakan lah. Dan saya rasa Rasul pun dia tak boleh ketawakan saya. Sendai pun tak kurang kampungnya daripada tempat saya lah kan. Jadi kebanyakan National University ni duduk kat area-area kampung lah. Unless you go to Ichiru Daigaku yang hebat-hebat macam Todai semua. Tapi belajar the culture, belajar buat part-time job lah. Part-time job adalah salah satu cara untuk kita dapat pengalaman dan kita dapat pengalaman sambil dibayar. Ya, betul. Dia bukan seperti kita dah kerja session ini. Session ini memang kita dapat pengalaman dan dibayar, tapi dia punya beban lain. Waktu kita belajar yang kerja baito, kita boleh tengok kebolehan diri kita dan kita boleh tengok pekerja yang dia panggil apa, session. Kita baito. Session ini mungkin orang yang akan guide kita tentang baito. Kita akan tengoklah kata apa, bahasa senang, bahasa sepak terajang dunia sebenar pekerjaan lah kan. Kita dah boleh get some idea. Jadi itu mungkin sedikit nasihat ataupun sedikit kata apa, apa yang Rasul tanya kepada saya tadi lah kan. Okey. Ya, terima kasih banyak Kat. Jadi mungkin itulah macam mungkin selain daripada belajar tu, mungkin belajar tu berapa peratus lah kot kan daripada kita punya cara kita nak utilize masa dekat Jepun ni. Tapi selebihnya tu macam banyak lagi kan yang kita kena skill yang kita kena garap ataupun yalah nilai-nilai yang mungkin kenapa kita pergi Jepun untuk dapat nilai tersebut, kenapa bukan kat Malaysia. Kalau setakat macam nak belajar engineering dan sebagainya, mungkin macam saudara Kat sebut tadi, kita boleh dapat kat Malaysia, tapi kenapa nak pergi Jepun kan. Itu mungkin satu perkara yang menarik jugalah. Okey, terima kasih banyak saudara Kat kongsian tadi. So tadi kalau saudara Kat ada sebut tentang bahasa Jepun, penguasaan kita untuk bahasa ni lah. Okay, jadi bahasa ni mungkinlah saya rasa satu aset yang paling besar sekali pun. Kalau kita dalam dunia pekerjaan dalam pool Japanese speaker ni, bahasa tu aset yang paling penting lah. Itu yang paling akan beri kita merit lah dalam pekerjaan kan. Okay, saya nak tanya soalan seterusnya pada saudara Akilah. Okay, so adik-adik kita tak lama lagi akan mula belajar bahasa Jepun. Sekarang ni kalau kita cakap ni Hong Kong mungkin ada dia tak tangkap lagi, tapi dalam setahun lagi mungkin ada sampai-sampai diorang yang dah join, yang ni Ninsei, yang tahun 2 dah buatlah penguasaannya kan. Kemudian kita akan terus belajar sampai ke Jepun dan sebagainya. Okey, pesanan sikit ataupun apa pendapat Akil Hassan ataupun ada advice. Okey, macam mana kita nak maximize, macam mana kita nak memaksimumkan keupayaan kita untuk gunakan bahasa, kelebihan bahasa tu, dan macam mana juga macam mana cara kita nak berkomunikasi dalam bahasa Jepun dengan efektif. Okey, boleh kongsi sikit saudara Akil, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Sebelum macam biasa saya buat disclaimer dulu. Saya tak adalah terus sangat Nihongo. Biasa-biasa je, baru Annie. Annie pun 2014 kan. Zoto tak lepas-lepas lagi, Anichi. Masih lagi berusaha ataupun ataupun tak lama tu. Kalau tak lama tu. Rasanya dah putus asa kot. Sebab penat juga Anichi ni sebenarnya. Okey, jadi saya sambung. Saya bukan itu point saya. Saya nak cakap tentang mungkin saya punya Hanashi ni takkan pergi tentang cara menggunakan Nihongo dengan betul, takkan pergi ke situlah. Hanashi saya akan pergi kepada cara kita communicate, cara kita survive, bercakap dengan orang Jepun. Mungkin lebih ke situlah. Okey. Jadi saya akan bahagikan saya punya point kepada dua. Yang pertama sekali, macam mana surrounding ataupun macam mana jokyo yang kita akan ada dekat Jepun. Dan yang kedua, macam mana cara kita nak communicate ataupun macam mana kita nak survive lah, terutama dekat Daigaku untuk adik-adik yang akan fly ni kan. Ke dah fly? Akan fly belum kan? lagi. Belum lagi. So saya pergi dulu yang pertama, apa keadaan yang kita akan hadapi. Saya suka cerita dengan adik-adik, kita bersahabat dengan orang Jepun ni lain dengan kita bersahabat dengan orang Melayu. Yang tu kena ada iskilah.
Maksudnya kita tak boleh kita kena tahu yang beza kita berkawan dengan orang Islam. Kalau contoh orang Islam, kita berkawan dengan orang Islam, kita ada akhlak, kan? Kalau kita berkawan dengan orang Jepun, kita akan ada dipanggil atarimai koto ataupun mana, kan? Which is sangat berbeza sebenarnya mana dengan akhlak ni, kan? Kalau kita bersama-sama Islam, kita tahulah kan macam mana akhlak kita dengan kawan-kawan kita, kan? Jujur, amanah, pentingkan orang lain, kan? Benda-benda macam tu. Tapi kalau dengan orang Jepun ni dia panggil atarimai koto, kan? Maksudnya benda baik tu semua orang akan pandang baik sebab benda tu atarimai koto, kan? Kemudian beza juga kita bersahabat dengan, tadi kan daripada segi akhlak dengan manner, kan? Beza juga kita berkawan dengan orang Jepun dengan kita berkawan sama-sama orang Malaysia. Yang ni penting sebenarnya. Kita berkawan dengan orang Malaysia, once kita dah classmate dengan dia, kita akan cakap, oh tu kawan, classmate. And kita akan cakap macam tu. Beza kita kawan dengan orang Jepun ni, kita macam mana? Kita tak akan di-declare as kawan. Kita just satu kelas. Bila kita di luar kelas, benda biasa kalau dia orang tak nak buat tak nampak kita, tak bercakap dengan kita, itu benda-benda yang kita kena ishiki, kan? Jangan adik-adik rasa kita berkawan dengan orang Jepun ni, benda ni penting lah bagi saya sebelum korang fly, kena ada ishiki yang surrounding tu berbeza dengan Malaysia. Kalau Malaysia, kita classmate, kan, so macam mana kita akan tolong kalau dia perlu kalau kita apa-apa, kan. Tapi kawan dengan orang Jepun ni kita just satu kelas. Bukannya bermakna kalau kat luar kelas kita boleh bercakap dengan dia macam kita dalam kelas. Tak. Kan, itu satu ishiki yang penting bagi saya, itu surrounding yang kita kena hadapi, kan. Ini reality yang saya tak nak adik-adik gakari lah, kan. Benda-benda jadi saya kena bagi fuiki yang betul lah, kan. Bagi bukan fuiki, bagi gambaran awal lah. Kemudian ada juga istilah-istilah kalau siapa-siapa yang maybe pernah gunalah, kan, pernah tahu asal Ryoshi Ryo Sare, kan, ataupun Hone Totatemai, kan. Benda-benda macam ni ada, kan. Maksudnya berkawan dengan orang Jepun ni adalah kebiasaannya kita sama ada kita menggunakan dan digunakan, kan. Benda yang biasa, kan. Maksudnya orang-orang Jepun ni dia tak ada konsep akhlak. Dia tak ada konsep macam orang Malaysia saling bertolong bantu, saling harmoni. Dia bukan nak cakap masyarakat Jepun ni tak harmoni, cumanya dia orang punya muka berkawan tu berbeza dengan kita, kan. Apa benefit aku kawan dengan kau? Apa benda yang, maksudnya macam mana kita berkawan tu, apa benda yang aku boleh dapat, kan. Benda-benda macam tu biasa dalam kalangan orang Jepun, kan. Tapi benda ni saya suka untuk cakap, benda ni kita tak boleh salahkan diorang 100% sebab mungkin kita sendiri pun akan membuat benda yang sama. Contohnya kita duduk dekat universiti di Malaysia, contohnya UM, URA, UM, UKM. Dekat dalam tu ada foreigner, contohnya Bangladesh, Nepal, kan, orang-orang daripada negara-negara Indonesia, kan. Adakah pada waktu tu kita akan bersahabat dengan diorang? Adakah pada waktu tu kita akan ambil tachiba yang menolong diorang, kan? Benda-benda macam tu kita tak boleh macam nak salahkan diorang 100% sebab kita pun tak semestinya akan regi tadashi kalau kita berhadapi. Sorry kalau saya punya perkataan tak sesuai ke apa, boleh betulkan terus moderator. Boleh tak betul. Okay. Okay, alright. Jadi nak cakapnya, tapi tak bolehlah kita pukul rata lah. Maksudnya tak semestinya semua orang Jepun ni berniat jahat bila berkawan kita, tak. Itu certain dan mostly macam tu. Cuma nak cakap still ada mereka yang sangat baik, yang sangat friendly, yang sangat nak tahu tentang Malaysia, kan. Orang Jepun ni sebenarnya sangat berminat dengan Malaysia, kan. Kalau dia tahu kita Malaysia Jin, memang dia orang akan sangat berminat, kan. Itu part satu lah yang saya nak cerita tentang macam mana fuiki yang ada bila kita bersahabat atau berkawan dengan orang Jepun. Itu yang pertama, kan. Yang kedua adalah macam mana kita nak bercakap dengan diorang. Yang pertama adalah kita tahu apa matlamat kita. Apa matlamat kita datang kat Jepun ni. Itu yang paling penting, kan. Maksudnya matlamat kita datang kat Jepun ni adalah untuk belajar dan bersahabat ataupun berkawan dengan orang-orang Jepun ni adalah tools saja, salah satu tools yang kita nak survive untuk capai matlamat kita. Benda tu yang kena adalah mindset daripada awal supaya kita ni tak ada rasa macam, contohlah, kan, banyaklah sebenarnya kes-kes sekarang, mungkinlah adik-adik sekarang tengah online, kan, online juga, diorang dah banyak kokan line tapi tak ada communicate yang baik dengan Nihonjin, kan, dengan kawan-kawan Nihonjin. Benda-benda ni futsu lah, saya nak cakap benda ni futsu, jangan risau macam, oh saya tak dapat lagi kawan Jepun. Benda-benda macam tu saya tahu ada fuang dalam diri adik-adik semua, cuma nak cakap jangan letakkan berkawan dengan orang Jepun as satu matlamat besar untuk kita, kan. Kita ada matlamat yang lagi kita perlu fokus lebih, kan. Kita nak belajar, berkawan dengan orang Jepun ada satu tool sahaja.
di antara banyak-banyak tools yang ada, kita masih ada sensei, kita masih ada senpai, kita masih ada banyak lagi benda-benda yang kita boleh depend, jiran-jiran, makcik-makcik yang sebenarnya sangat suka orang luar ni, tapi kita janganlah sebab kita tak boleh kawan dengan orang Jepun kita rasa risau, kita jadi fuang kan. Benda tu masih lagi benda yang boleh norikai sebenarnya, bukanlah benda yang berakhir segala-galanya kan. Jadi nak cakapnya sebagai terima kasih kepada Amir Zubri sebab translate. Minta maaf kalau saya punya kotaman bercampur-campur. Jadi saya nak cakap kita ada pilihan untuk berkawan dengan Jepun, tapi jangan kita expect yang diorang akan appreciate kita ataupun diorang akan membuat kita macam macam mana? Jangan kita expect diorang jadi kawan kita macam kita expect lah. Maksudnya kalau kita kawan orang Melayu, kita tahu kan macam mana expectation kita kepada orang Melayu, tak boleh kita letak expectation yang sama dekat orang Jepun. Itu penting lah saya rasa kan. Lepas tu yang penting sekali adalah just jadi diri kita sendiri. Kalau kita ada masalah Nihongo, kita rasa tak confident nak cakap bahasa Jepun, just cakap. Kita tak boleh cakap, kita tak boleh nak hyogenkan perkataan-perkataan tertentu. Just cakap kat dia orang, saya tak boleh nak cakap benda ni sebab saya punya Nihongo mada tarinai, oshite kudasai kan. Maksudnya benda-benda macam tu kena ada communication yang betul lah. Maksudnya tak boleh macam kita rasa tak ada confident dengan kita punya Nihongo dan kita rasa down kan. Tak, awak ada kelebihan lain kan. Kita ada kelebihan tempat lain. Just jangan down lah kalau masalah tak boleh nak Nihongo terus kita rasa benda tu dah berakhir, tak kan. Maksudnya ada cara-cara yang komunikasi yang betul. Kalau tak boleh cakap Nihongo, just cakap kita tak boleh nak hyogenkan sama perkataan. Dan jangan nak jadi Nihonjin, maksudnya jangan risau kalau kita tak boleh nak ikut cara Nihonjin lah. Itu penting lah kan. Kita just jadi kita punya diri and yelah cakap kita ada kelebihan diri kita sendiri, gunakan kelebihan kita sendiri kan. Maksudnya contohnya sebab kalau contohnya kan kita nak masuk satu bukatsu ataupun sakuru ataupun kelab-kelab dekat daigaku, pastikan benda tu boleh benefit kita kan. Kalau kita just nak belajar, contohnya kita nak belajar nak belajar satu kita nak tokui main kyudo maksudnya kita nak ambil benda tu, jangan kita expect kita nak buat kawan. Macam mana nak cakap? Sekejap, saya rasa saya dah hilang point. Sekejap bagi saya 2 minit. Saya nak cakap kat sini, kalau kita nak join something yang berkaitan dengan Nihonjin, pastikan benda tu boleh benefit pada diri kita kan. Contohnya kalau kita nak buat kawan, saya nasihatkan join persatuan sakuru yang kita ada tokui something dekat situ. Contohnya English Kaiwa. Maksudnya kalau kita nak buat kawan, pergi kat tempat-tempat yang kita ada tokui yang kita boleh give something kan. Mungkin kita punya berkawan tu akan bermula dengan Ryosare tu, maksudnya kita digunakan, tapi lepas tu kita akan kenal orang tu dengan lebih baik dan mungkin lepas tu kita boleh buat kawan dengan lebih lama lah. Benda tu saya rasa jangan rasa kawan dengan Nihonjin ni susah sebenarnya. Tapi jangan letak expectation yang tinggi. Kita just jadi diri kita sendiri. Kita tahu keadaan mereka dan itulah, kalau kita perlu bantu diorang, bantu dengan seikhlasnya. Tak perlu kita nak expect macam benda yang sama yang diorang buat kita. Aku tolong kau, apa benda engkau boleh dapat, apa benda aku boleh dapat kan. Tak perlu buat macam tu. And kita ada konsep as orang Muslim and menolong orang dengan ikhlas tanpa mengharapkan benda-benda yang lain kan. Kemudian jangan risau, kita masih ada ramai lagi backup. Kita ada kawan-kawan, kita ada senpai, kita ada foreigner lain yang boleh kita berkawan. Makcik-makcik kombini, even makcik-makcik kombini tu bercakap lah dengan diorang kalau korang nak renshu kan. Nihongo kan, benda tu sangat baik. Jangan rasa tak boleh berkawan dengan orang Jepun, itu satu benda perakhiran kan. Benda tu saya rasa kena letak tepi kan. Dan satu lagi, kalaulah kita dah berusaha buat baik dengan mereka, tapi kita still tak jumpa orang yang baik, yang non-toxic kan, kita masih tak jumpa orang yang betul, jangan pukul rata semua orang kan. Jangan terus judge, oh Nihonjin memang macam tu kan. Tak kan. Sebenarnya janganlah sebab kita tak jumpa diorang, kita terus judge diorang sama, tak boleh kan sebenarnya. Sama macam orang Melayu sebenarnya kan. Orang Melayu ni pun macam-macam jenis orang, kita just tak jumpa orang yang betul sahaja kan. Jadi saya nak cakap dalam semua situasi tu kita tetap jadi jibunari ni tayo dengan mereka lah kan. Maksudnya jadi diri sendiri kan. Okay. Yes. Okay, itu sahaja kot daripada saya. Allahualam. Okay, terima kasih banyak Akila Sang. Nasihat sangat menarik, sangat very practical lah saya rasa. Kita memang tak boleh anggap
Sama je macam kita mungkin lah macam nanti kita tanya saudari Akmal mungkin pernah pengalaman di Perancis. Tentunya saudara kawan-kawan di Perancis pun tak boleh kita punya budaya berkawan sama je pun. Jadi macam Akhilasan sebut kan, banyak kali dah sebenarnya kita dibangkitkan perkara ni yang kita tak boleh letak expectation orang Jepun ni sama macam orang Malaysia. Kita tak boleh expect benda tu beberapa kali, dan kita ada sebut juga macam mana kita kena terus belajar untuk belajar. Saudara Kat sebut tadi kan, kita kena belajar untuk belajar. Macam mana skill untuk belajar. Okey, kalau kita dah sebut tadi, saya nak tanyalah pada saudari Akmal, sebab kalau dalam pengalaman belajar untuk belajar ni mungkin saudari Akmal sangat banyak. Sebab salah satunya mungkin educational background saudari Akmal bukan sahaja di Jepun. Sebelum ni pernah berada di Perancis malah kan, Perancis. Dan dari segi akademik saudari Akmal, Dr. Akmal yang paling you graduate yang paling ni lah, yang paling advance lah dalam kalangan kita. Jadi saya nak tanya pada Dr. Akmal. Soalan pertama, Dr. Akmal boleh cakap Perancis tak? Itu soalan pertama. First soalan yang kedua, yang mungkin ada orang kat sini tertanya sama kan. Okay, soalan kedua, bila kita bercerita tentang minda belajar, ataupun senang cerita budaya excellence lah, budaya cemerlang, apakah tips daripada Dr. Akmal cara kita nak terapkan budaya cemerlang tu dalam apa sahaja, tak kisah dalam belajar ke dalam bekerja, sama ada bidang yang kita belajar atau tidak, macam mana kita nak terapkan budaya tersebut. Okay, silakan Dr. Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk jawab soalan, je peux parler français, mais je lis beaucoup de mots. So yes, boleh faham lagi bahasa Perancis, boleh baca, cuma untuk communication kena praktis balik lah. Dah 6 tahun rasanya dah tinggal. So, cuba sekarang ni tengah belajar bahasa Jepun pula, so dia jadi wired pening sikit. So kemudian di Jepun macam tadi macam saudara Kat share, Akilah share, memang communication is important dan perlukan kepada bahasa lah, dan budaya tu akan determine lah macam mana cara kita communicate dengan sesuatu masyarakat tu kan. So samalah dekat Perancis, memang kita orang pun kena cakap bahasa Perancis, pergi kelas dalam bahasa Perancis, dan saya untuk kita orang punya program, kita orang kena tinggal dengan family Francais selama 2 bulan. So dia orang nak kita betul-betul adapt with the culture, which is very contrary dengan Malaysia, bukan setakat Malaysia lah, Asia. So I was quite struggle lah during that time, dan waktu 3 tahun di Perancis adalah tempoh saya banyak bersilap. But then second time saya diberi peluang untuk berada di negara orang, dan saya belajar daripada kesilapan tu tanpa sedar. So sebenarnya jangan takut untuk buat silap lah, macam saya cakap tadi, Akilah pun cakap. Memang sekarang umur kita, kalau umur 20 di permulaan 20 adalah umur di mana kita belajar daripada kesilapan, maka banyak buat silap. Dan yang the most important thing is kena tahu belajar daripada kesilapan. Kalau setakat buat silap dan ulang, dan you don't learn anything from that mistake, then you won't grow sebenarnya. So yang penting belajar daripada kesilapan. Apa tadi? Okay, so communication dia of course berbeza, very direct, dan dia orang guna perkataan-perkataan yang macam kita kena mencarut. Yes, mencarut tu is like daily basis punya words lah. But sebab tu susah saya nak adapt with their culture dan juga language. So kemudian budaya belajar cemerlang. Okay, first saya cuba nak relevan dengan keadaan silibus di Jepun lah. Pertamanya, daripada pengalaman saya selama 3 tahun di Hokkaido University, beza saya belajar mechanical engineering di Perancis, di Malaysia dan juga di Jepun. Saya perasan di Jepun dia punya silibus dia outdated. Contoh, di Jepun, even Hokkaido University yang top 10 still belajar apa yang nama 2D punya CAD design tu, CAD CAM kan, which is tahun 2011 saya fly ke Perancis, kita orang dah tak guna benda tu. Kita orang dah guna Katia 3D. So
dan waktu saya buat research dekat universiti, sebab saya punya research berkaitan dengan 3D printing, so memang kena ada skill guna 3D drawing, guna software yang advanced. So bila saya kena monitor student master, bila saya tanya tahu tak guna 3D CAD software, they have no knowledge about 3D CAD software. So I need to do everything. So untuk course engineering dekat Jepun, apa yang korang kena buat is, yes, korang kena perform juga dalam kelas, but at the same time korang kena cari maklumat yang di luar yang relevan dengan zaman sekarang. You have to have skill yang relevan dengan zaman sekarang. Banyak je kelas online yang free, yang murah je 1,000 yen, korang boleh belajar all those skill. So that you can be relevant lah bila cari kerja. You can write on your resume skill-skill yang korang ada walaupun korang tak belajar dalam kelas. So you need to be advanced lah. Dan macam saya cakap tadi waktu saya punya ucapan yang sebelum ni, kita kena ada creative, critical thinking, problem solving skill. Semua benda tu gunakan masa yang ada dekat universiti ni untuk gain all those skill. Sebab benda tu yang korang kena ada waktu bekerja. Dan sebab saya sekarang dalam bidang management ataupun strategi untuk bahagian manufacturing dan juga supply chain. So the topic about macam skill untuk pekerja yang jangan bercakap adalah sekarang reskilling and upskilling. Sebab banyak benda yang dah sebab kita move to digital era. So contohnya kalau dulu kita nak buat programming, kita kena tahu C++. Sekarang tak payah. Kita ada SQL yang guna bahasa manusia kita boleh faham. So benda-benda tu pun boleh cari di luar juga. So sebenarnya tips saya adalah kena ambil tahu knowledge yang relevan dengan industri zaman sekarang. Dan cuba upskill your skill outside from class. Tiba-tiba lupa. So that itulah untuk jadi relevan dengan dunia pekerjaan zaman sekarang. And kalau nak cerita pengalaman bekerja, saya baru bekerja dalam berapa bulan 3-4 bulan lah. So pengalaman 4 bulan bekerja. Dan untuk pengetahuan, saya punya company, kita orang cuba bawa culture yang berbeza daripada Japanese culture. Sebab the reason is kita orang cuba nak bawa Japanese business untuk relevan dengan peringkat global. Sebab dulu kalau kita tengok ranking company-company besar di peringkat global, kita boleh nampak dekat top 10 tu kita ada banyak lagi Japanese company. Sekarang cuma ada satu je. Itu pun dalam bidang robotik sahaja. Tapi sebenarnya banyak lagi dan diorang tak boleh nak follow the trend. Sebab tu diorang cuba bawa another culture. So open communication, kita orang tak ada hierarchical punya conversation macam just like friend, even dengan managing director ke kalau ada idea just cakap. So itu yang sebenarnya yang dunia perlukan sekarang. So cuba dia boleh all those skill lah kot dan saya jenis yang suka simple solution yang boleh selesaikan banyak masalah. So it's more like learn how to work smart. Biasanya kalau saya diberi masalah, sebab dalam team saya akan ada seorang lagi teammate yang kita orang kena beri masalah yang sama dan cuba selesaikan, dan biasanya saya akan bawa smart solution lah dan dia akan cuba adapt dengan saya punya cara. So kita orang the goal sama tapi cara selesaikan masalah tu berbeza. So it's about structured problem solving lah. Dan kena banyak baca dan bergaul dengan orang yang betul, yang ada growth mindset, yang boleh korek potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dah banyak ke? Okey ke? Okey, terima kasih banyak Saudari Akmal. Okay, so saya rasa bila kita bercerita tentang macam kita nak sentiasa belajar, kalau tadi kan Saudari Akmal ada sebut lah, kalau dalam company ni pun adaptability tu kot, adaptability tu adalah satu benda yang sangat penting lah. Okay, sebab macam Saudari Kep ada sebut, dunia ni berubah dengan laju. Jadi kalau hari ni kita nampak Jepun ni macam bagus, the best, tak tahulah, mungkin kan ada pandangan setengah adik kita the best, tapi in corporate world tak tentu lagi macam tu sebenarnya. Dan dalam pengalaman sosial kita pun kita rasa macam tak tentu lagi itu yang baik dan apa yang akan stay relevant dan praktikal masa yang akan datang kan. Jadi maksudnya sentiasa kita kena assertive, be positif tentang diri kita sendiri dan sentiasa belajar. Okay, alright. Okay, terima kasih banyak untuk semua panelis. Okay,
Dan kita nak satu lagi soalan, sebab kita dah dengar banyak tadi kan tentang macam mana kita nak kena apa nama dia kaku atau macam mana kita nak plan rangka kita punya perjalanan. Daripada pagi tadi kita dah dengar cerita dan macam mana kita nak nampak juga apa perjalanan akhir kita. Macam mana kita nak kena susun supaya perjalanan kita ni tak lari, tak terlalu divert daripada mana tujuan yang kita nak hala tujukan itu. Okay, so saya nak tanya pada saudara Naim, Abang Naim, kalaulah ada satu kan, the biggest takeaway bagi Abang Naim, satu message yang paling besar sekali yang nak dikongsikan dengan adik-adik ni sebelum kita pergi ke sesi Q&A, apakah satu message yang Abang Naim ingin sampaikan pada semua adik-adik? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. The biggest takeaway. Saya pun tak biasa sebenarnya dengan perkataan baru ni. Dia bukan perkataan orang muda takeaway ni. Kalau dekat takeaway tu ingat takeaway tempat makan kan, bukan makan je. Macam carry punya takeaway Macam carry. Tapi bila tengok balik, sebenarnya apa yang kita nak buat balik lah kan, daripada Jepun, sebab tuan-tuan semua akan datang ke Jepun insya-Allah satu masa nanti. Jadi nasihat lah ataupun ini nasihat dari pendapat saya sendiri, mungkin orang lain nasihat dia lain. Bawalah minda traveller kan, minda penggembara bila datang ke Jepun. Okay. Traveller, pengembara ni apa yang dia buat? Sekarang ni dunia sangat globalized. So kadang kita tak nampak pun sepadan antara negara-negara ni. Tak rasa macam pengembara sangat pun. Kalau pergi Jepun kan, pergi balik macam tu je. Tapi kalau zaman dulu, nak travelling tu pun perlukan banyak effort, keberanian. Dan apa yang traveller buat? Traveller dia pergi ke satu tempat lain, bukan tempat dia. Dan dia akan buat benda yang paling berharga, yang paling menarik kat tempat tu. Itu mindset seorang traveller lah. Dan dia pergi, contohnya kalau zaman dulu, kita katakanlah tamadun Cina kan, dia ada antara tamadun yang terawal menghasilkan kertas. Orang lain, traveller tempat lain, pergi ke Cina, tengok apa yang menarik. Apa yang paling precious, the precious item dekat tempat tu. Dia akan bawa balik. Kertas. Benda ni tak ada kat tempat kita, kita bawa balik. Jadi mindset tu of course kena ada. Dan apakah precious item yang ada kat Jepun? Itulah walaupun saya rasa kita banyak dengar sebab zaman sekarang zaman dunia teknologi maklumat, kita tahu apa yang baik. Orang semua sebut sikap orang Jepun. Saya bagi disclaimer, memang macam disebut juga oleh orang speaker sebelum ni, bukan semua kan. Tadi Dr. Lumar pun sebut bukan semua benda baik kat Jepun, ada benda tak baik, tapi kita takkan cerita benda tak baik lah kat sini. You experience it yourself kan. Jadi apa benda yang baik kat Jepun? Dengan mindset traveller ni, datang ke Jepun, bawa balik lah. Mungkin saya boleh ringkaskan 3 benda, iaitu sikap satu. Sikap ni sangat common dengar kan. Orang Jepun ni pembersih, menepati masa, dah disebut tadi. Lepas tu dia suka Hansei dan Kaizen. Bahkan ada Hansekai. Hansekai ni apa? Kalau translate, majlis muhasabah. Bahasa Melayu dia, saya translate direct lah. Majlis muhasabah. Dia jadi satu orang kata rutin. Kalau kita dulu habis-habis lah kan. Tapi kat Jepun ni dah jadi majlis muhasabah. Kalau dalam IPIJ sekalipun, kalau dia orang buat aktiviti, saya rasa dia orang buat majlis muhasabah. Betul Tak tahu lah yang masih itu kan. Majlis muhasabah tu ada. Kat kerja pun, siap satu projek, ada Hansekai. Ini budaya, mungkin bagi saya ni boleh positif sebab muhasabah. Kalau as Muslim, of course, kena muhasabah. Tadi Tuan Syakir sebut tentang muhasabah sebab we are not going to live in this world forever. Kan? Jadi, ini sikap. Pembersih, menepati masa, Hansei dan Kaizen. Mereka Hansei untuk buat Kaizen. Hansei mereka bukan nak tuding jari je semata-mata. At least apa yang saya experience macam tu lah. Bukan nak hentam orang lain sangat kan, tapi nak apa yang kita kena buat lepas ni. Hansei orang Jepun ni, muhasabah orang Jepun ni, dia orang nak mencari apa yang lebih baik, apa yang nak di Kaizen. Dan satu lagi sikap yang saya nak highlightkan ialah mereka sangat menghormati hak orang lain. Kalau kat Malaysia, jadi ni sikap takeaway pertama ialah sikap. Hormati hak. Kalau kat Malaysia mungkin parking kereta depan rumah jiran tu betul biasa. Tapi tak tahu lah. Apa tu, kadang kita tahu orang lain pun buat macam tu, aku buat je lah. Tapi on personal level, kadang-kadang saya kat Malaysia pun fikir nak parking kereta tepi jalan. Saya fikir benda ni mengganggu orang ke tak? Kat Jepun sangat dipertitik beratkan. Kalau as a Muslim pun, jalan tu ada hak. Siapa yang belajar hadis kan, ada hak, jalan tu ada hak, tak boleh diganggu sebab orang semua nak pakai. Tapi benda tu mungkin sangat nipis kat Malaysia. Jadi sikap takeaway. Kemudian yang kedua saya sebut convenience. Tadi sikap ni ada banyak lagi yang lain, saya cuma sebut benda yang saya ingat saja.
Yang kedua adalah convenience. Apa yang convenient? Jepun sangat convenience, sangat bendy. Mungkin dah belajar bahasa perkataan tu, bendy. Sangat convenience. Tapi bukan sekadar convenience nak beli barang makan. Saya tak highlight kat situ, saya nak highlightkan convenience dari sudut resource for learning. Learning ni, tadi Dr. Akmal ada sebut, sekarang ni ada online class semua kan. Selain daripada tu, contoh kat Jepun ni boleh kat Malaysia ada apa? Shopee lah mungkin Shopee dengan Lazada. Kat Jepun ni, saya tak pasti sampel-sampel lain yang dah ada kat Jepun mungkin setuju dengan saya. Amazon JP mungkin antara platform terbaik kan, nak beli barang kan. Tapi kat Amazon tu, resource untuk belajar pun banyak, buku yang banyak, lepas tu tools pun banyak. Kalau saya juruterus elektronik, ada macam-macam gadget elektronik yang saya boleh dapat kat situ, ada macam-macam instrumen elektronik yang saya boleh dapat kat situ. Jadi boleh gunakan convenience ni sebagai takeaway juga. Dan satu lagi takeaway yang perlu diambil sebagai pengembara ke Jepun ialah cuba perhatikan sistem dia. Dekat mana? Dekat kerajaan dia. Kemudian juga sistem dari sudut cara bekerja sambilan, arubaito dia. Dan satu lagi sistem, kalau tuan-tuan ada peluang untuk berorganisasi. Belajar sistem. Saya ulang balik, sikap kan, convenience dan juga sistem. Belajar sistem. Bukan semua sistem Jepun bagus. Ada sistem Jepun yang sangat birokratik, yang memenatkan. Ada. Tapi ada juga yang sangat bagus. Contoh macam mana dia managekan penduduk. Kan? Dia semua penduduk didaftarkan. Jadi senang dia nak track siapa-siapa pun. Kan? Didaftarkan. Kerja sambilan dia. Bila bekerja sambilan, boleh ditulis dalam resume. Macam mana proses kerja sambilan, sistem kerja sambilan dia ni, arubaito dia ni, memudahkan student-student untuk bekerja. Ambil cari pengalaman bekerja. Walaupun bekerja tu kerja simple je pun. Kan? Dan menjadi nilai tambah dalam resume kita. Dan juga organisasi pelajar, take away. Satu lagi take away ialah dari sudut sistem, organisasi berpersatuan. Sebab bila kita berorganisasi ni, kita akan belajar untuk deal dengan manusia. Kalau kita duduk dalam sekolah, kita ikut flow je kan. At least pun paling kuat mungkin dalam KenQ je lah. Macam mana nak deal dalam KenQ, macam mana nak deal dalam Jiken. Kau buat Jiken, aku bina report kau. Contohlah, ini yang not good punya tu. Tapi sistem macam IPAJ, kan, how to manage, how to schedulekan program, schedulekan projek, macam mana nak bersabar dengan orang, to be resilient. Ini juga adalah satu peluang yang boleh kita dapat bawa balik bila datang ke Jepun. Jadi itu setakat itulah yang saya boleh kongsikan. Okey, terima kasih banyak Abang Naim untuk perkongsian. Itu sangat menarik dan sangat banyak inti yang kita boleh ambil. Dan saya teringat macam ada satu sensei ni, dulu dia mengajar di UM. So ada adik sensei siapa yang di UM ni, sebab sekarang dah tak, jadi mungkin tak sempat. Tapi dulu ada sensei nama dia Zoraida sensei. Sensei pun berkongsi yang sama. Dia kata benda yang paling besar sekali kita boleh sumbangkan sebagai pelajar daripada Jepun ni adalah apa nilai yang kita dapat di Jepun. Itu yang sebenarnya yang terbesar lah yang kita boleh kongsikan. Bahasa hanyalah tools, hanyalah alat untuk kita dapatkan nilai ilmu daripada Jepun ni. Okay, so terima kasih banyak Abang Naim. Jadi banyak kita dengar macam mana cerita yang pembelajaran kelas tu satu, untuk akademik of course kita nak excellent. Tapi pembelajaran luar kelas dan skill-skill yang akan memberikan kita skill tambah yang akan menjadikan kita macam relevan dalam pekerjaan. Contoh macam tadi saudara Akmal sebutkan macam mana kita nak budaya cemerlang, be advance semua kita buat. Dan kadang-kadang kalau macam saya pengalaman saya sendiri pun kadang-kadang dalam company ni, orang Jepun pun dah nak keluar daripada sistem kerja dia. Dia pun dah nak, kita macam nak type email tu pun macam sekarang sama ada apa semua panjang-panjang lah. Macam mana Jepun type ni kan. Nak cakap okey je, saya setuju tapi panjang tu. Tapi orang Jepun pun dah keluar daripada tu. Dia mentality, mindset corporate yang power gap, generation gap, hierarchy ni semua dah mungkin slowly kita dah move towards that. Okay? So pentingnya kita adalah kita ambil segala tapis, segala nilai yang baik dan apply. Okay? Tapi tak perlulah kita rasa terlalu rendah diri sekiranya kita susah pada awalnya, sebab ada sahaja macam poin-poin yang kita sebut tadi, ada sahaja bahagian-bahagian kita yang kita lagi super-reduk daripada dia, lagi kita advance. Okay, terima kasih banyak semua panelis. Kita ada masa lagi, jadi kita akan buka untuk sikit question and answer punya session. Okay, so adik-adik semua, siapa yang menyertai kita forum kali ini, saya nak buka untuk sesi soal jawab lah. Siapa yang ada soalan, ada apa-apa pertanyaan pada panelis kita, silakan. Nak type pun boleh, kalau type saya bacakan, nak cakap, nak buka mic pun boleh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nama saya Khairul daripada APKJ. Saya nak tanya. Okey. Encik Nancy ke ni Nancy, Khairul? Apa? Tahun 1 ke tahun 2? Oh, tahun 1. Tahun 1. Okey, silakan Khairul. Nak tanya. Kalau dekat Jepun, setiap hari kita beli pemakanan macam mana? Biasanya kita akan masak sendiri ke ataupun most of time makan kat luar? Okey. Khairul nak tunjukkan soalan pada siapa tu Khairul? Kepada tuan lah. Tuan-tuan. Okey, ada lagi itu je? Masa tu je sekarang. Okey, arigatou, masih banyak Khairul. Okey. Okey, saya serahkan pada panelis. Siapa nak cuba jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Macam mana pemakanan kita di Jepun? Bagi pada yang lama juga kat Jepun. Okey, kita tanya Abang Kat lah, saudara Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang bertanya Khairul kan? Khairul. Sekarang ni kita ada pilihan lah. Nak masak boleh, nak apa? Nak makan kat luar pun boleh. Dan kalau you all betul-betul belajar Nihongo, confirm lah dah lepas sampai Nihongo nanti faham Nihongo. Kalau duduk di sekampung-kampung tempat pun still boleh gaishoku. Gaishoku is means makan kat luar. Apa makan kat luar? Gaishoku lah. Ataupun nak makan sendiri. But sedikitlah perbezaan lah 10 tahun lepas dengan sekarang. Sekarang dah sangat banyak resource untuk penghantaran makanan halal ataupun bahan mentah halal, dan juga kebanyakan tempat di universiti mesti ada. Kebanyakan dia punya shokudo ada, sama ada halal ataupun orang kata apa, bukan haram lah. Saya nak cakap halal dan thayyibah tak, tapi bukan haram lah yang mana kita boleh consume. Tapi sedikit orang kata apa, pesan ataupun nasihat, jangan pergi ke Nihon tanpa ilmu memasak walaupun sedikit. At least ada basic. Ini mesti kena ada. Kalaupun kita tak nak masak sepanjang hidup kita duduk Nihon, tapi nanti macam saudara Lokman share tadi kan, kita ada sesi nak kenalkan masakan Malaysia kan, bungkasan semua. Itu adalah benda yang itulah maksudnya kita ke Jepun. Bukan untuk diri kita saja, untuk komuniti dan untuk Koryu lah. Jadi persoalan tadi adalah dia bergantung kepada orang. Saya juga. Dia bergantung kepada orang, nak masak sendiri boleh, nak makan sendiri boleh, dan nak makan luar shokudo lah. Saya tak kata restoran, shokudo hari-hari pun sebenarnya cukup je dengan kita punya shogaki. Tapi you cannot choking banyak lah. Kos tu ada orang tanya dah pakai. Kita jawab pun tak apa. Moderator sendiri pun boleh jawab. Okey, terima kasih banyak saudara Kat. Okey. So betul macam tadi disebut, saya tambah sikit untuk soalan yang kedua tu, yang kos tu lebih kurang macam tu macam kelasan sebut. Lebih kurang 1,000 yen lah satu sekali meal. Okey, ada soalan daripada Adriana Sang. Adriana Sang bertanya, Adriana Sang daripada KTJ bertanya, macam mana kita nak lawan perasaan insecure bila belajar Nihongo? Contoh macam insecure bila nampak ada student yang memang pandai, dah pergi jauh, tapi kita sendiri ni masih lagi slow. Okey, Adriana Sang ada nak tunjukkan soalan daripada siapa? Panel. Siapa saja pun boleh jawab. Okey, kita pergi pada saudari Akilah. Kita minta saudari Akilah tolong jawabkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak atasi rasa insecure adalah dengan buat je latihan ataupun buat je apa benda yang sensei suruh, follow je. Kalau yang dekat pusat persediaan lah, saya rasa. Sebab saya memahamilah perasaan tu, di mana orang-orang yang macam saya, yang langsung tak pernah tahu apa pasal Jepun ataupun memang zero basic kan, memang tak pernah belajar bahasa Jepun, tiba-tiba masuk dekat pusat persediaan ni, so sebenarnya jigoku deshita.
keserontok Ustaz. Maksudnya Betul. memang muzakashil lah bagi saya kan untuk belajar daripada zero, dan kita pun bersaing dengan macam-macam orang budak-budak pandai kan. Macam-macam insecure ada, saya faham. Cumanya just percaya yang insyaAllah semua benda baik je kan. Yang akhirnya akan jadi baik je asalkan kita tak give up lah. Macam tu kan. Maksudnya untuk, dan macam biasalah, kalau kita rasa nak improve something, buat something yang ada relate lah dengan benda yang kita nak improve tu. Kalau pasal Nihongo mungkin boleh dah start range kan, belajar tengok anime, belajar maksudnya kita rasa kita kena narirukan telinga kita dengan benda-benda kotoba-kotoba yang susah-susah. Benda-benda macam tu lah, kena start lah usaha, jangan tak buat apa-apa lah kan. Tapi jangan risau sangat, just ikut flow dan buat apa benda yang kita rasa yang boleh kaizen, try kaizen. Itu saja. Kalau tambahan daripada orang lain, mungkin saya tak cukup. Allah. Okay, arigatou Akira-san. Okay, tu soalan. Ini saya kalau saya boleh tambah sikit lagi macam saudara Kat sebut tadi kan. Sebenarnya pembelajaran yang saya rasa paling berkesan lah kalau dalam bahasa Jepun ni, kita pergi luar kawan-kawan, ada semua kan. Kita cuba buat baito apa semua. Sebab situ kita akan belajar bahasa yang praktikal. Memang dalam kerja nanti pun hari-hari bila bersembang, itulah bahasa yang digunakan. Okey, kita pergi soalan. Terima kasih Akira-san. Kita pergi soalan seterusnya. Sekejap Okey, kita pergi pada soalan kos sara hidup dan juga persediaan untuk masuk dari kawasan universiti. Okey, soalan ni kita tujukan pada pertama sekali yang masih lagi di Jepun, Abang Naim, dan Abang Naim juga yang daripada kawasan yang pernah ada transition ke universiti. So minta tolong Abang Naim jawab soalan ni. Kos sara hidup dan juga apa persediaan daripada kawasan masuk ke universiti. Okey, terima kasih. Dekat chat tu saudari Nadia tolong jawabkan je lah kan, untuk kos ni sangat berubah ikut kat mana kita tinggal semestinya, dan kemudian macam mana kita tinggal. Kalau di kosen basically akan masuk asrama. Jadi saya sebutkanlah, siapa yang masuk kosen, peluang anda untuk jimat duit lagi banyak. Syaratan ni itu rezeki anda lah, rezeki anda. Kalau duduk, bagi yang mereka duduk di rumah sendiri pun, macam mana satu kawasan lah kan tadi sebut lah tentu, iaitu geografi. Kalau bandar besar, dia punya sewa dia lagi tinggi, makan dia pun tinggi sikit. Satu lagi, adakah nak hidup seorang ataupun nak berkongsi rumah, ada give and take lah. Kalau berkongsi rumah ni boleh kurangkan kos sewa dan kos bil harian. Kalau berkongsi rumah, kalau kita duduk seorang, semuanya tanggung sendiri. Tapi kalau kita berkongsi, kena ada tolak ansur lah sama housemate kan. Kalau susah nak tolak ansur, mungkin akan berlaku konflik lain pula. Jadi ni sangat bergantung. Kalau duduk di kosan, mungkin saya katakanlah, kalau tak belanja banyak sangat, setiap bulan mungkin boleh jimat dalam 5 gomang yen. Bergantung pada cara belanja juga. Gomang yen lebih tu boleh jimat. Kalau tak belanja apa sangat. Semestinya tuan-tuan juga akan perlukan duit lain untuk mungkin pergi travel sikit-sikit, ataupun balik Malaysia beli tiket kan. Jadi lebih kurang macam tu. Kalau duduk di bandar besar, insya-Allah cukup. Cukup, cuma mungkin tak boleh simpan sebanyak kalau tinggal di kosan ataupun di tempat-tempat yang agak terpencil tu, kampung lah, kampung juga macam tu. Okey. Soalan kedua terus ke? Soalan kedua? Terus kawasan ke universiti. Okey. Pertama sekali kita kena tahu soalan daripada Tio Okey. Jalan untuk pergi ke universiti dari kawasan ni ada dua, iaitu Suisen ataupun Juken. Suisen atau Juken. Bahkan nak Juken sekalipun, kadang-kadang Juken tu ada MSX sekali. Ada dua. Suisen ni ialah recommendation direct daripada kawasan kita, daripada coach saja kita, daripada guru besar kawasan kita. Jadi ada dua, nak ambil mana? Dan recommendation ni semestinya tuan-tuan kena dapat result yang bagus. Top 10 lah. Saya tak boleh bagi satu kijung ataupun standard yang tepat. Kan target tinggi-tinggi lagi bagus. Tadi saudari Akilah ada siapa sebut tadi, kalau kita menonjol nanti kena ketuk kan. Tapi kalau nak dapat serius kena menonjol lah. Dapat top 10. Saya waktu di kosan dulu, kita kosan dapat nombor 5. Dapat nombor 5, minta Suisen, dapatlah Suisen Tak apalah, kena nombor 1 lagi kita kena ketuk kan. Kita take it as a joke kan. Itu Suisen. Dan kalau Suisen,
bukan semua universiti menerima susen. Kalau nak pergi Todai memang tak ada susen. Nak pergi universiti yang tinggi-tinggi, mereka tak terima recommendation. You want to come to our university, you want to enter our university, you must pass our requirement. Jadi wajib ambil ujian. Wajib ambil dia punya jukian dia, ujian entrance exam dia. Dan ada juga entrance exam tu berserta dengan math assessment lah, interview. Interview pula dia akan tanya kenapa nak masuk, you can boleh check lah kan. Boleh check, boleh tanya, boleh buat kajian macam mana nak masuk kan. Dia tanya kenapa kamu nak masuk universiti ni, course apa kamu nak masuk, kamu nak belajar apa, kamu nak jadi apa. Ada juga universiti yang interview tanya soalan teknikal. Okey, dia bagi soalan di atas papan hitam, kamu jawab soalan ni, selesai kan. Ada juga. Jadi which one you want take? Kalau macam saya susen, gunakan saja result saya kat kosen tu, dapat nombor 5, pergi kat Nagaoka University, dia cuma ada interview je lebih pada common soalan normal je. Dia tak bagi soalan teknikal lah. Dia tak suruh jawab soalan kalkulus. Dia tanya kenapa orang nak berapa tahun, macam tu lah kan, soalan-soalan macam tu. Jadi dua jalan Jadi soalan Tio tadi, kamu nak pergi ikut recommendation ke ataupun nak pergi ikut ujian? Dan kamu nak pergi universiti mana? Kalau nak pergi universiti top, memang dia tak ambil lah recommendation, dia tak ambil susen. Dia nak ujian sahaja. Okey. Setakat tu dulu. Okey, menjawab soalan Okey, terima kasih banyak Abang Naim. Sekejap Okey, ada lagi ni persoalan daripada Fong Sang tadi, dia Tio sana jawab. Okey. Okey, berkenaan koseng. Okey, so untuk makluman peserta semua, kita dah sampai ke penghujung untuk forum kita. Tetapi macam saya sebut tadi, sebenarnya semua speaker kita ni ada banyak lagi lah sebenarnya yang kita nak kongsi semestinya kan dengan adik-adik semua. Kalau bagi kita masa, kita memang nak buat program 2-3 hari tapi tak mengizinkan, kita tak dapat nak bersama macam tu. Jadi kita singkatkanlah dalam forum ni. Tapi lepas ni kita akan ada satu lagi slot yang mana kita akan bercerita lebih detail lah. Okay? So tadi adik-adik semua dah dengar secara roughly dai-tai macam mana background speaker kita sekarang buat apa, kerja apa. Ada yang bidang media sains sosial, sains sosial kita bagi macam ekonomi tu kan, ekonomi, kelasan. Ada juga bidang engineering dan sebagainya. Ada yang masih di Jepun, ada yang di Malaysia, ada yang bukan asalnya daripada Jepun pun ada. Okay, jadi depan ni kita akan ada breakout room, okay, yang mana kita akan pergi dengan detail lah dengan speaker ni. So soalan-soalan yang tadi berkenaan dengan koseng dan sebagainya, saya rasa boleh ajukan dalam breakout room nanti. Alright, okay. Jadi untuk akhiri kita punya forum ni, satu je message lah pada semua adik-adik semua. Mungkin saya rasa setiap kali bila kita buat Senpai no Hanashi Kibukai AJ contohnya, dia ada satu program iaitu kita dengar kepada Hanashi, cerita senpai-senpai kita. Okay, jadi biasalah satu nasihat yang paling besar lah yang kita akan dapat daripada mereka, iaitu jangan kita bazirkan masa kita di Jepun. Jangan kita bazirkan masa, sebab dekat Jepun ni tak banyak benda yang kita boleh, kalau setakat fail subjek tu kita tak adalah menyesal sangat sebenarnya, macam benda yang agak common lah kan. Tapi satu benda yang kita tentunya akan menyesal adalah kalau kita bazirkan masa kita. Itulah waktu kita paling bertenaga, paling berkebolehan untuk cuba macam-macam, baik itulah untuk buat aktiviti yang tambah skill kita, decision making dan sebagainya. Jadi itu jangan kita korbankan. Jangan kita korbankan masa-masa tu untuk benda-benda yang tak faedah lah. Okay, so adik-adik semua, kita nak akhiri episode kita pada forum kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua panelis-panelis kita yang kebanyakannya akan ada lagi untuk breakout session. Tapi terima kasih banyak kerana sudah berkongsi adik-adik, dan terima kasih banyak adik-adik semua yang bersama kita sehingga ke hujung forum ni. Okay? Jadi saya nak serahkan terus majlis ni kepada unit teknikal dan pada kita punya urus dia dan urus dia yang akan guide macam mana kita akan teruskan sesi ke breakout room. Okay? Jadi saya minta maaf atas semua salah silap. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.